index, okay, item di sini bukan merujuk kepada indeks bagi the newest item. Sekali lagi ya, saya ulang. Item 6 di sini bukan merujuk kepada nilai indeks bagi the newest item ataupun merujuk kepada indeks bagi the last item yang kita masukkan ke dalam stack array. Okey, sebabnya dia menggunakan dia membuat comparison dengan kosong. Dia menggunakan comparison kosong. Okey, jikalau kita menggunakan stack sebelum ini, variable top ya. Kalau top dia memang merujuk kepada nilai indeks bagi the newest item. Contoh katakan di sini. Nampak? Kita tengok sini negatif 1. So negatif 1 ni bermaksud bila top ada negatif 1 bermaksud tidak ada data di dalam stack array. Tetapi bila top 1 bermaksud ada 2 data di dalam stack array. Contohnya seperti berikut. Kalau top bernilai 2 ada 3 data di dalam stack array. Okey, bermaksud kalau stack kosong dia adalah negatif 1. Contoh yang saya buat dengan saya menggunakan kaedah ni adalah yang menggunakan top negatif 1 adalah seperti berikut. Di mana ya? Bukan yang ini. Okey, saya gunakan stack array. Okey, stack array. Okey, contoh saya buat. Saya harap you all boleh nampak. Okey. So di sini saya dah buat array. Ini adalah constructor bagi kelas array stack. Kemudian sebab push method, kemudian sebab pick method. Kemudian kita tengok satu persatu. So saya perlu create object daripada kelas array stack disebabkan saya ingin memanggil instance methods yang terdapat di dalam kelas array stack. Nampak? Public array stack, public void push, public in pick, public in pop, public in size dan sebagainya. So contoh katakan saya cuba run dulu. Run file. Okey. Okey, sekarang saya gunakan test.push2. Okey, minta maaf. Sekarang kita tengok pada line 61 line ini. Apa yang terjadi? Array stack test equal to new array stack. So bermaksud kita tahu bahawa sistem akan create object dan sistem akan panggil constructor bagi kelas array stack yang tidak mempunyai parameter. So cari constructor bagi kelas array stack yang tidak mempunyai parameter. Ini dia. Adalah constructor bagi kelas array stack yang tidak mempunyai parameter. So apa terjadi di sini? Di sini saya memberi nilai awal negatif 1. Bermaksud tidak ada lagi data di dalam stack. So saya akan letak negatif 1. Dalam konteks ni item 6 ni adalah sama seperti top. Sama seperti top. Di mana top di sini. Sama seperti top negatif 1. Apabila saya create empty stack, so saya kena assign ataupun saya kena initialize, memberi nilai awal negatif 1 kepada top. Okey, sekarang ni item 6 adalah negatif 1. Sekarang item 6 ni adalah merujuk kepada nilai indeks yang sebenar. Okey, kemudian test.push2. Test.push2. Okey, push di mana push? Okey, push 2. Test.push2. 2 akan diberikan kepada new item. Okey, sekarang saya check. Okey, nanti saya akan tengok, nanti saya akan check membuat comparison. Saya akan buat comparison. So apa yang penting sini adalah di sini saya initialize negatif 1 sama dengan item 6. Itu merujuk kepada sebagaimana counter top digunakan. Okey, so sekarang kita tengok di sini bila push item 6 is equal to stack.length. Item 6 sekarang adalah negatif 1. Apabila saya create object daripada kelas array stack, item 6 adalah negatif 1 sama dengan stack.length. Stack.length, tengok, di sini saya dah membuat declaration. Size stack adalah berapa? Okey, stack adalah 4. Okey, 4. Contoh saya buat in detail lah. In detail. Kalau 4 bermaksud
bermula pada indeks kosong. Okay, saya delete lah ni. Saya delete kolom. Okay. So sekarang ni kita tahu bahawa top sekarang adalah negatif 1. Okay, negatif 1. Sorry, saya gunakan item 6. Item 6, kita ikut coding yang saya buat, item 6 ni adalah sama dengan negatif 1. Okay. So sekarang ni, bila berlaku kemasukan, bila saya panggil push 2, so 2 ni akan, saya nak masukkan data 2 ni ke dalam stack. Sekarang ni stack adalah empty. 2 akan dipas kepada new item. So item 6, kita tahu sekarang ni item 6 sekarang ni adalah bernilai negatif 1. Negatif 1 sama dengan stack.link. Stack.link, apa maksud stack.link? Kita tahu stack.link ni adalah length minus 1. Sama dengan stack.link ni adalah size array. Size array bagi stack iaitu 4. 4 ditolak dengan 1 menjadi 3. Menjadi 3. 3 ni maksud di sini saya nak check dari segi indeks yang last kali. Contoh di sini indeks yang last kali adalah 3. Okey. So kita tengok apa yang terjadi di sini. Sekarang item adalah negatif 1. Negatif 1 sama dengan 3? Tidak. So dia akan buat item 6 plus plus. Bermaksud apa yang dimaksudkan di sini adalah item 6 plus plus menjadi item 6 plus plus menjadi item 6 menjadi 1. Okey, item 6 negatif 1 plus 1 menjadi 0. So apa yang terjadi di sini adalah setelah saya buat increment bagi item 6 plus plus, so saya akan simpan stack item 6 new item. Okey, saya salin balik. Okey, stack item 6 di mana dia? Okey, saya buat sini stack item 6. Okey, item ni sekarang adalah kosong. So saya akan masukkan kosong. Item 6 new item tadi kita masukkan apa ni? Kita masukkan push 2. Okey, kita masukkan push 2. So maksud kita akan simpan 2. Okey, so 2 akan disimpan pada indeks kosong. Nampak bagaimana item 6 ni berlaku? Okey. Contoh, okey, saya copy di sini lah. So okey. Dia akan jadi 2. Okey. Kemudian setelah tu apa lagi? Push, okey, tidak masalah. Kemudian saya masukkan lagi 4. Saya masuk push 4. Okey, saya masuk push 4. Saya masukkan push 4 di mana dia? Okey, saya masuk push 4. Sekarang ni item adalah kosong. Push 4, so dia akan check. Dia akan check push. Sekarang adakah item 6 sama dengan stack.link minus 1? Stack.link minus 1 kita tahu dia adalah 3. So dia akan merujuk kepada nilai indeks yang paling last sekali. Item 6 adakah sama dengan stack.link minus 1? Okey, stack.link minus 1 kita tengok di sini. Sekarang ni item 6 adalah kosong. Okey, kosong tidak sama dengan 3. Kosong tidak sama 3. So dia adalah false, so dia akan pergi sini. Item 6 plus plus. So dia akan menjadi saya copy yang ni, senang saja. Saya copy ni, saya masuk di sini. Okey, so dia akan jadi benda ni. Okey, apa yang terjadi adalah item 6 plus plus menjadi item 6 plus plus menjadi sekarang ni daripada kosong, item 6 menjadi 1. Okey, dia akan increase. Kemudian stack item 6 yang ni apa terjadi? Dia akan jadi item 6 sekarang ni adalah 1. So dia akan jadi 1. So kita masuk tadi adalah 4 akan diberikan kepada ni item. So akan jadi 4. So 4 akan disimpan pada stack index 1 iaitu 4. Okey, maksud ini adalah
item yang the oldest item, ini adalah the newest item. Okey, kemudian apa yang terjadi lagi adalah setelah saya push sekali lagi. Okey, saya push sekali lagi, push 6. Okey, saya push lagi. Okey, push 6. Okey, saya push 6. Okay. Kalau ikut di sini, kalau ikut saya buat step by step, dia akan jadi seperti berikutlah. Okay. Bila step 4 saya akan dimasuk kepada indeks 1, dia akan jadi seperti berikut. Okay. Kemudian saya push sekali lagi. Saya push sekali lagi 6. So saya akan copy lah benda ni, senang je. Sekarang ni item 6 adalah 1. Item 6 ada, saya push lagi. Item sekarang item 6 ada 1. 1, kita tengok 1. 1 di mana 1? Okey, 1 item 6 adalah 1. Item 6 adalah 1. Item 6 iaitu 1. 1 sama dengan 3. Tidak, so dia akan pergi di sini. So that's why dia akan buat yang ni lagi. Okey, dia akan buat yang ni lagi. Okey, kemudian apa yang terjadi? Okey, item 6 daripada 1 menjadi 2. Kemudian apa yang terjadi lagi? Item 6 jadi 2, tu dia akan jadi stack item 6 di 2. So katakan simpan dari 6. So bermaksud di sini nilai 6 akan disimpan pada indeks 2. Okey. Contoh seperti berikut. Okey. Kemudian katakanlah saya masukkan data lagi, saya nak ubah data. Saya nak ubah data, saya nak masukkan lagi. Katakan sekarang ni kita telah ada ni, saya nak masukkan data sekali lagi. Okey, sekali lagi. Contoh contoh lepas saya masukkan 6, kemudian saya nak masukkan 8 pula. Okay, saya masukkan 8. Saya masukkan 8. Kemudian saya masukkan satu lagi adalah 10. Okey, tadi kita sampai setakat ni 6. Kemudian apabila saya masuk push 8. Push 8. Okey. Tak apa, saya copy yang ni siap-siap. So saya ni buat sekali saja. Apa yang tak kena sini? Okey, ni betul. Okey. Saya buat. Okey. Sekarang ni saya masuk push 8. Test push 8. So 8 di sini. Okey, sekarang ni item 6 adalah 2. Okey, item 6 adalah 2. So bila kita push, so 8 ni adalah new item yang kita nak masukkan. Okey. So dia akan check di push bermaksud item 6 sekarang adalah 2. 2 sama dengan 3? Tidak. So kita boleh buat penambahan item 6 plus. Kemudian kita tengok item 6 ni daripada 2 menjadi 3. Kemudian kita masuk tadi adalah 8. Okey, item 6 tu item stack item 6 adalah 3. So stack akan jadi 3. Okey, item 6 sini dah menjadi 3. Okey, so 3, so kita akan simpan 8. Tetapi sekarang ni kita nak masuk data yang apa ni? Yang last sekali. Iaitu kita masukkan kita nak masukkan 10. Okey, saya nak masukkan 10. Sekarang ni item 6 adalah 3. So apa yang terjadi? Item 6 adalah 3. Sekarang ni kita check, kita nak push. So bila kita push, item 6 sekarang adalah 3. Nilai yang terkini bagi item 6 adalah 3. So apa yang terjadi adalah item 6 3 sama dengan 3. 3 sama dengan 3. Benar. So
cannot be added because stack is full. Okay, stack is full. Di mana? Kan stack dah full lah, kita dah isi dah. So, bila dah full, tak boleh nak dimasukkan data. So, that's why dia akan keluar message tersebut. Di mana? Okay, nampak? Okay, cannot be added because stack is full. Okay, ataupun saya buat satu message lah, senang. Saya buat satu message yang mengatakan SOUT. Okay, item 6. Okay, saya buat new item. Saya buat new item